Nampak ke cikgu share? Respon nampak. Okey. Okey. Okey, so Hafiz jawab Hafiz ada tak dalam ni? Hafiz tak ada. Okey, so gelombang koheren kalau kamu nak jawab mempunyai frekuensi sama. Okey, frekuensi sama. Gelombang yang mempunyai frekuensi sama. Pun boleh dapat je satu markah. Okey. Kalau kamu nak tapi kalau kamu nak explain semua jadi frekuensi fasa amplitude pun boleh. Okey, next. Soalan tanya. Okey, bagaimana bunyi kuat dan bunyi perlahan berlaku? So kita tengok kat sini. Interference membina menghasilkan bunyi kuat, interference membina menghasilkan bunyi kuat, interference memusnah menghasilkan bunyi perlahan. Okey, dapat 2 markah. Okey. Next. Kita nak pula. Bandingkan jarak antara dua pembesar suara. Okey, mana jarak antara dua pembesar suara? Ni. Okey, so inilah jarak antara dua pembesar suara ni. So kat sini yang besar yang rajah mana ni? Respon. Rajah 6.2 ke 6.1? Yang mana satu jarak antara pembesar suara dia besar? Rajah 6.1. 6.2. Okey, so kat sini Hafiz jawab jarak antara dua pembesar suara. Rajah 6.2 lebih panjang. Okey, boleh satu markah. Lepas tu dia tanya pula jarak antara bunyi kuat berturutan. Kamu berturutan. Bila kamu tulis kan, kamu kena make sure jarak antara bunyi kuat, kena tulis perkataan ni tau, berturutan. Berturutan tu maksudnya yang sebelah-sebelah lah. Kalau kamu tak buat perkataan berturutan, so jarak antara bunyi kuat. Yang mana? Ini pun kuat. Yang ini pun kuat juga. Jarak yang ini ke? Tak kan? Dia yang berturutan. So yang sebelah dia ni ini kuat dengan kuat ni Okey. Tu jarak antara bunyi kuat berturutan. Ataupun simbol dia apa? Simbol dia? Apa simbol dia jarak antara bunyi kuat berturutan ni? X. X. Yang ni pun okey X. Jadi kat sini yang paling besar jarak dia antara bunyi kuat berturutan yang mana? 6.1 ke 6.2? 6.1. Ya, 6.1. Okey. So kat sini jarak antara dua bunyi kuat berturutan 6.1 lebih panjang. Okey, betul daripada rajah 6.2. Okey, lepas tu dia nak hubungan antara A dan X. Okey. Sebenarnya kamu boleh je pakai simbol Sebab kat sini pun dia buat soalan simbol kan. Pakai simbol je. A dengan X ni. Okey, so kat sini semakin apa? Kita ambil lah A yang besar ni kan. Ni A yang besar. So semakin bertambah A, semakin kurang X. Ya, semakin berkurang X. Boleh je buat simbol tapi pastikan simbol tu betul lah A dengan X tu. Okey, dah siap hubungan. Lepas tu sekejap kita tengok Hafiz jawab apa. Semakin bertambah jarak antara dua pembesar suara. Semakin berkurang jarak antara dua bunyi. Tengok bunyi apa ni tak? Kena buatlah betul-betul bunyi kuat. Susah sangat buat je lah A dengan X. Kalau buat ayat tengok dah salah-salah dah. Sebab dalam soalan pun dia pakai simbol kan. Dia pakai dalam soalan pun dia buat simbol A dengan X kan. So korang buatlah A dengan X.
Okey, next. Dia tanya apa ni? Okey, jarak antara dua pembesar suara ialah 3 meter. Ni A. Jarak antara 4 bunyi kuat berturutan 3.8 meter. Ni 4 4 bunyi kuat. Kamu kena cari jarak antara dua bunyi kuat berturutan. Okey, sekiranya bunyi yang dikesan tu pada jarak 10 meter daripada pembesar suara. 10 meter tu D lah. Berapakah panjang gelombang? Okey, so kat sini kita tengok sini Tengok sini. Okey, A. Tadi jarak antara dua pembesar suara 3 meter. 3 meter. Lepas tu ni jarak antara pembesar suara dengan bunyi yang dikesan tu adalah 10 meter. So tu mewakili apa ni? D. Ya, D. Lepas tu jarak antara 4 bunyi kuat berturutan. Ni 1, 2, 3, 4. Maksudnya kan ni ada 3X. So 3X sama dengan berapa panjang dia semua ni? 3.8 meter 3.8 meter. 3.8 meter. So kalau X saja 3.8 meter bahagi 3 berapa? 3.8 bahagi 3 dapatlah 1.27 1.27 meter. Okey. Semua dapat ke ni? 1.27? Dapat? Dapat. Okay, make sure bunda dengan betul 1.27. Bunda dengan betul menaikkan cikgu pemeriksa tu tak strict lah. Kalau dia strict dia akan tengoklah bunda kamu tu betul ke tak. Okey. Kalau boleh kamu ni lah kan, kamu doa lah dapat pemeriksa yang baik hati kan. Setiap kali solat tu doa. Bagilah aku pemeriksa yang baik hati. Okey. Senang bagi makan kesian. Doa lah macam tu. Okey. So nak cari panjang gelombang. So X per D. So A berapa A? 3 meter. X. Tadi dapat berapa tadi X? 2.27. 1.27 meter. Lepas tu D 10 meter. So kamu kira dapatlah 0.381. Ni potong-potong tinggallah unit dia meter. Inilah dia, okey, panjang gelombang bunyi yang dihasilkan. Okey. Boleh? Boleh ke? Ke dah penat dah? Boleh? Lagi 30 minit kan? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Ni frekuensi penjana isyarat audio dikurangkan. Apakah yang berlaku kepada jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan? Ni X. Kamu tengoklah balik formula. Formula antara X dengan dia nak frekuensi. Kita ada panjang gelombang. Tak apa, kita boleh buat kat sini kan. Kalau frekuensi, okey. Kita ada formula hal laju gelombang V sama dengan F panjang gelombang. So F frekuensi sama dengan V bahagi panjang gelombang. So tengok frekuensi dengan panjang gelombang. Kalau frekuensi tu dikurangkan, panjang gelombang dia apa? Respon. Bertambah. So kalau panjang gelombang ni bertambah, jadi X ni jarak antara dua bunyi kuat berturutan tu apa? Tambah. Bertambah. So apakah yang berlaku kepada jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan? Bertambahlah. Okey, bertambah jarak dia sebab panjang gelombang dia bertambah. Kenapa panjang gelombang dia bertambah? Ni sebab frekuensi dia dikurangkan. Nampak tak kaitan dia? Nampak. Nampak kan? Macam itulah. Okey, next. Kita tengok jawapan ni. Jawapan Hafiz apa? Nampak tak? Bertambah. Okey, betul. Tadi 0.381 meter. Kita buat ni. Okey lah, betul lah ni. Jadi jawapan akhir ada unit. Okey, dapat 1 markah. Jalan 7 1 markah. Okey. Kita bagi soalan nombor Nur Atika. Okey, kita tengok Nur Atika punya jawapan.
Okey, apakah yang dimasukkan dengan sudut genting? Ya, Tika ada tak Tika? Saya cikgu. Tika. Ceritakanlah sudut genting ni. Apakah yang dimasukkan dengan sudut genting? Sudut genting ialah sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 90 ataupun sudut tuju lebih tinggi daripada sudut genting. Sudut tuju dalam medium yang berketumpatan tinggi apabila sudut biasa dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Maksudnya macam ni lah. Okey, contohlah. Kaca Okey, ni kaca. Okey, ni benda ni garis normal, Okey. So, kan kamu tahu kan pantulan dalam penuh dia ada dua syarat. Pantulan dalam penuh. Macam nak bagi berlaku pantulan dalam penuh? Dia mesti daripada medium kurang tumpat ke lebih tumpat ke lebih tumpat ke kurang tumpat. Respon. Lebih ke kurang. Ya, medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. So tu cikgu buat kaca tu, kaca lebih tumpat, lepas tu udara, ni udara, udara ni kurang tumpat. So kalau cikgu sinarkan cahaya, okey, ni cahaya dia ni macam ni kan cahaya. Cikgu masuklah macam ni kan cahaya masuk. Okey. So bila sinar cahaya masuk, patutnya kalau di udara dia akan dibiaskan kan. Patutnya dia akan dibiaskan mendekati ke menjauhi ni. Kaca ke udara. Lebih tumpat ke kurang tumpat, patutnya cahaya dibiaskan mendekati ke ataupun menjauhi. Respon. Menjauhi. Ya, menjauhi garis normal. Sepatutnya macam ni pembiasan cahaya. Tapi ada satu kes, dia tak bias pun macam ni. Dia bias pada macam ni pada 90 darjah. Kalau jadi macam ni, maksudnya sudut yang tuju ni, okey, dia dah mencapai apa? Dia dah mencapai sudut genting. Sebab itulah soalan tanya apakah maksud sudut genting? Sudut genting adalah sudut tuju. Ni sudut tuju ni dalam medium yang berketumpatan tinggi ataupun dalam medium yang lebih tumpat. Okey, apabila sudut biasan, ni sudut biasan ni dalam medium yang kurang tumpatnya 90 darjah. Itulah maksud dia. Ataupun kamu boleh bagi jawapan lain, sudut genting adalah sudut tuju dalam medium lebih tumpat apabila cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Macam ni pun boleh. Jawapan apa nama kakak ni? Jawapan Atikah pun boleh juga. Okey. Okey. Contohlah cikgu kata sudut waktu ni kan sudut tuju dia kan sudut cahaya tu dibiaskan 90 darjah. So kamu kira dekat sudut sini maksudnya dah mencapai sudut genting lah. Jadi sudut genting dia contohnya kat sini kita kira dapatlah 30 darjah. Kita ukur sudut 30 darjah kan, sudut genting dia. Okey, apa jadi kalau cikgu ambil kotak sinar, cikgu sinarkan cahaya lebih daripada 30 darjah. Apa akan jadi? Lebih. Fenomena apa yang akan jadi? Tadi kamu dah tahu dah sudut genting 30 darjah. Apa dia kak? Pantulan dalam penuh. Ya, pantulan dalam penuh kalau kamu tujukan sinar dengan sudut tuju dia lebih daripada 30 darjah, kan lebih daripada sudut genting, dia akan mengalami pantulan dalam penuh. Okey. Jadi pantulan dalam penuh dia ada dua syarat, iaitu yang ini syarat yang pertama ni medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Lagi satu syarat ialah sudut tuju lebih daripada sudut genting. Baru jadi pantulan dalam penuh. Okey.
So kat sini dia kata apa? Lukiskan susunan prisma. Periskop. So ni kawan kamu dah lukis dah. Dia punya ni prisma dia. Okey, betul lah ni kan? Ni prisma dia. So sinar cahaya menuju kat sini. Okey. Patutnya dibiaskan. Ni normal lah. Dibiaskan tapi tak dibiaskan dia mengalami pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Lepas tu menuju kat sini pula. Lepas tu ni apa ni? Ni letak lagi prisma. Lepas tu ni kat sini dibiaskan tapi tak dibiaskan, dia tak keluar pun. Tapi dia akan dipantulkan. Dipantulkan. Pantulan dalam penuh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, lepas tu dia tanya apa? Hitung sudut genting. C. Dia dah bagi dah indeks biasa 1.51. Ni N. So pakai formula ni. Okey, betul. Masuk nilai. Okey. Lepas tu dapat tekan shift C. So dapatlah 41.5 darjah. Dapat tak? Right. Dapat kan? Okey. Okey, next. Kejap. Jawapan dia panjang kak? Kita tengok shift sin 0.662 sama dengan. Jawapan dia panjang kan? Kalau panjang ambil minimum 2 tempat perpuluhan, maksimum berapa? 4 tempat perpuluhan. Kalau minimum berapa? 41.47. Ya. 41.47 41.47 darjah. Okey. Jawapan dia panjang dalam kalkulator. Tapi dia tengok tahun dah. Setengah tahun dia strict sangat pasal ni. Tempat perpuluhan ni ada setengah tahun dia macam tak berapa kisah pun kan. Buat satu tempat perpuluhan pun boleh. Tapi kalau kita ikutlah yang paling strict pada tahun. Mana dah tahun-tahun ni tahun strict, betul tak? Betul. Kan? Okay, next. Okay. Nyatakan ciri-ciri prisma kaca yang sesuai. Okay. Semalam Atika tanya boleh ke buat nilai. Okay. Kan cikgu kata kalau untuk ni ciri-ciri kamu tak boleh bagi tahu, tak boleh tulis nombor kan? Tak boleh tulis nombor, tapi ada kes-kes yang special yang boleh tulis nombor, iaitu kes untuk sudut. Kalau sudut boleh, soalan yang berkaitan dengan sudut boleh tulis nombor. Sudut yang apa? Sudut yang macam ni sudut segitiga ni sudut segitiga dibenarkan tulis nombor. Lagi satu yang boleh tulis nombor yang fuse. Fuse kan, nak pilih fuse apa? 2 ampere, 6 ampere, 3 ampere. Itu boleh tulis nombor. Okey. Dua ni je yang boleh tulis nombor. Fuse dengan nilai fuse dengan yang sudut yang ni lah, sudut yang segitiga ni lah. Tapi kalau setakat sudut yang macam yang bukan segitiga, itu kamu kena bagi tahu lah nak sudut tinggi ke, sudut besar ke, sudut kecil. Tapi kalau macam untuk segitiga macam ni, kamu kena boleh bagi tahu dalam bentuk nombor. Okey. So dia nak sudut prisma dengan 45, 90, 45. Okey, dapat 1 markah. Okey, kalau muatan haba tentu boleh tak tulis nombor? Muatan haba tentu. Tak boleh. Tak boleh muatan haba tentu tak boleh. Kalau indeks biasan? Tak boleh. Tak boleh. Kalau sudut 7? Sudut juga ni, sudut tapi dia sudut 7. Tak boleh. Tak boleh juga. Yang boleh ni sudut yang dalam segitiga je. Dalam segitiga boleh. Okey. So kena ingat lah tu Okey. Okey, kenapa nak berlaku pantulan dalam penuh? Okey, dapat 1 markah. Lepas tu indeks biasan. Indeks biasan, kamu nak indeks biasan yang mana? Tinggal ni je kan, Q dengan R. Okey.
So jawapan kawan kamu dia nak indeks biasan tinggi. Ya betul, indeks biasan tinggi. Okey, sebab apa? Sebab sudut genting dia kecil. Boleh. Yelah sebab indeks biasan tengok N sama dengan 1/sin C kan. So kalau apa hubungan dia ni? Berkadar. Berkadar apa? Songsang. Berkadar songsang. So kalau indeks biasan tinggi, so sin C ni sudut genting dia pun mestilah rendah. Jadi sudut genting dia kecil. Okay, kenapa nak indeks biasan dia tinggi? Sebab kita nak kaca, prisma kaca kan nak berlaku pantulan dalam penuh kan. Pantulan dalam penuh kan daripada apa? Medium apa tadi? Medium lebih tumpat ke? Kurang tumpat. Medium kurang tumpat. So yang lebih tumpat tu kamu nak pakai kaca kan, prisma kaca. So lebih tumpat lagi tumpat lagi bagus. Okey. Ketupatan yang lebih tinggi lagi bagus. Jadi mana yang lebih tinggi ketupatan dia? Ini yang 1.6 ni. Sebab bila indeks biasan tinggi ketupatan dia tinggi. So lebih tumpat lebih bagus. Tu yang kita ambil yang 1.6 ni. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Okey, so boleh bagi jawapan ni ataupun kamu nak ulang balik pun boleh. Contohnya kat atas dah bagi tahu kan pantulan dalam penuh. So bawah ni kamu nak ulang pun boleh. Dia maksimum boleh ulang jawapan sama berapa kali ulang? Boleh ulang? Respon. 2. Ya, 2 kali maksimum So kamu nak ulang balik pun boleh ni. Pantulan dalam penuh berlaku. Okey, jadi kita nak pilih apa? Kita pilih okey, 1 markah. Indeks biasan tinggi. Okey, betul lah ni. Jangan tulis nombor, okey? So betul lah. Okey, next kita pergi nombor 8. 8 Ashifah. Tapi Ashifah tak bagi jawapan pun. Ashifah mana? Dia dah hilang ke? Ada korang sembang dengan Ashifah? Ada. Tak ada. Oh, cikgu kena call Ashifah lah. Cikgu takut hilang. Okey. Mana tadi? Ni Okey, namakan jenis tindak balas nuklear yang berlaku. Ni kalau neutron hentam uranium dia terbelah 2. Dah nama pun terbelah. Mestilah apa nama? Pembelahan. Ya, pembelahan. Okey. Pembelahan nukleus. Kena buat panjang nama dia. Pembelahan nukleus. Kalau yang bercantum tu, yang hidrogen bercantum dengan hidrogen lagi satu tu. Pelakuran. Tu pelakuran Pelakuran nukleus. Okey. Okey, so tuliskan persamaan tindak balas nuklear. Dia dah bagi dah dalam gambar, kamu buat persamaan je. So uranium 23592 dia akan hentam dengan neutron ni. Neutron 10. Kamu nak buat kat sini pun boleh mana-manalah kan. Okey, itu sebelum tindak balas. Okey, selepas tindak balas jadilah apa krypton 9236 barium 14156. Lepas tu dengan ada neutron lain yang terhasil ada 3 neutron lain yang terhasil 10. Lepas tu lagi tenaga. Apa nama tenaga? Okey, terhasillah tenaga. Inilah tenaga nuklear. Boleh? Faham? Boleh. Ya. Kalau tindak balas tu kalau tak tulis nuklear salah ke? Atau kalau tulis tindak balas pembelahan saja? Tindak balas pembelahan. Biasanya dalam skema buat pembelahan nukleus kan? Kamu buat tindak balas pembelahan, tindak balas pelakuran. Pun boleh. Tak nak buat nukleus okey, boleh juga kan? Tindak balas pembelahan. Okey. Okey, next. Hitungkan tenaga nuklear. Pakai formula apa ni? E sama dengan MC². Ya, E sama dengan MC². Okey, jadi
Dia dah bagi dah KM. M tu kehilangan jisim ataupun nama lain dia cacat jisim. Nak dapatkan cacat jisim tu macam mana? Sebelum tolak dengan selepas. Kamu akan dapat dia punya kehilangan jisim ataupun nama lain dia cacat jisim. So dia dah kirakan untuk kamu dah sebenarnya. So tak payah pening-pening. 236.05 05259 tolak 235.86653. Dapatlah 0.18606 unit jisim atom. U tu apa? U tu adalah unit jisim atom. Ada yang buat UJA. Ada yang buat simbol UJA, ada yang buat simbol U je. Okey. Dia dah bagi kat sini 1 unit jisim atom bersamaan dengan jisim dia 1.66 dapat 10 negatif 27 kg. Okey. So cacat jisim ni kamu kena masukkan dalam nilai kg. Okey. Cuba dapat berapa? 3.0886 darab 10 negatif 28. 3.886 3.886 dapat 10 negatif 28 kg betul? Sekejap sudah lah sekejap 3.086 okey 3.086 86 cikgu. 3.088 tu kamu ambil 4 tempat puluhan. Kamu ambil je lah 2. Ambil lah 2 tempat puluhan senang sikit. 2, 3.09 dah 3.09. Kalau kamu ambil 4 tempat puluhan banyak sangat nombor kan nanti korang careless pula kan. Okey. So faham kan macam nak buat ni? Boleh? Boleh. Yang ini kamu darabkan dengan yang ini. Darab. Dapatlah kg. Lepas tu laju cahaya, berapa laju cahaya? 3 darab 10 kuasa 8. 3 darab 10 kuasa 8. Lepas tu yang make sure ada kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. Tekan. Dapatlah. Berapa? Dah, tekan dah. 2.8 darab 10 negatif 11. 2.8. Cikgu kata minimum 2 tempat puluhan. 2.78. 2.78. Okey, darab 10 negatif 11. Okey, tenaga. Nama pun tenaga. Mestilah unit ni adalah Joule. Joule. Okey, dapat dah. Okey, next. Okey, ni apa benda? Dia nak mengawal tenaga nuklear yang berlebihan tu kan. Tak nak dia meletup, tiba-tiba dia meletup, satu stesen jana kuasa meletup kan. So dia adalah bahan untuk mengawal, iaitu ada bahan untuk moderator. Nama pun moderator. Mana moderator? Ni moderator. Bahan apa yang guna untuk moderator? Ni kamu kena hafal lah pula nama bahan dia. Apa nama bahan dia? Siapa ingat? Moderator apa? Kalau dalam nota dia akan sebut moderator grafik kan? Ingat tak? Grafik. Moderator grafik. Tu moderator. Kalau yang root pengawal? Bahan apa untuk root pengawal? Ya, boron. Ya, betul, boron. Kena hafal lah pula yang ni kan. Okey, dia punya fungsi dia. Dua-dua kawan tindak balas tapi dia ada beza dia apa? Moderator grafik ni nama dia pun moderate kan. Moderator lah moderate. Moderate tu apa? Sederhana sederhana atau memperlahankan. So dia nak memperlahan apa kan ni? Dia nak memperlahankan neutron. Dia nak memperlahankan neutron yang bergerak pantas tu. Okey, dia tak nak neutron tu cepat laju sangat bergerak kan.
So dia nak perlahankan gerak neutron yang bergerak pantas. Okey. Okey. Tak naklah pantas sangat neutron tu bergerak itulah cara dia nak perlahankan, dia pakai moderator grafik. Yang rod pengawal boron ni pula dia buat apa? Tadi moderator tu moderate memperlahankan neutron yang bergerak pantas kan. Kalau boron Mengawal kadar pembelahan. Ya, dua-dua mengawal sebenarnya. Tapi dia nak spesifikkan lagi. Kalau moderator dia memperlahankan neutron yang bergerak. Kalau boron kan nanti ada banyak. Ada banyak neutron kan. Nanti bila banyak neutron, nanti neutron tu semua nak hantar uranium, nanti tak terkawal tu yang meletup ke babung tu. So neutron yang terhasil tu dia kena kasih kurangkan sikit. Cara nak kurangkan neutron tu dia buat apa? Menyerap neutron. Ya, Berlebihan. betul. Menyerap neutron berlebihan. Okey. Okey. Dah. Dah pun nak ke satu dah pun. Okey, jadi soalan 9, 10, 11. Kau berapa tadi cikgu cakap? 3 sampai 4. 3 sampai habis. Tak tahulah habis pukul berapa kan. Cikgu haraplah pukul 4 habis. Mungkin 4.30 ke. Jangan tidur pula Okey. Baik. Okey, itu saja kelas. Bye-bye. Terima kasih. Okey. Sama. Okey.